Organisasi adalah satu kumpulan orang yang telah dibentuk dalam satu kumpulan. Kumpulan atau organisasi ini bertanggungjawab untuk bekerjasama atau mencapai objektif dan tujuan yang diinginkan. Organisasi juga merupakan bentuk pembahagian pekerja antara sekumpulan orang yang bekerjasama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Organisasi juga dianggap sebagai unit sosial. Ini berarti bahawa ia mempunyai sejumlah pekerja yang telah diberi peranan khusus untuk menjalankan tugas. Mereka juga bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sekiranya mereka menjalankan tugas tanpa memerlukan layanan atau kerjasama dari pihak lain, sudah tentu tugas yang dilakukan tidak dapat diselesaikan seperti yang dikehendaki, baik dari segi masa, kualiti, kuantiti dan sebagainya. Organisasi ini juga sangat penting dalam sebuah syarikat. Ini kerana organisasi perlu dibentuk untuk memudahkan perjalanan aktiviti yang telah dibuat. Sebagai contoh, carta organisasi. Penyusunan struktur dalam satu atau tahap hierarki dalam sesebuah syarikat. Ia juga merupakan gambar rajah yang menjelaskan hubungan yang berbeza antara fungsi, peranan, bahagian, kumpulan dan juga individu yang bekerja dalam sebuah syarikat. Dengan kata lain, ia memberikan gambaran yang jelas mengenai rantai kuasa dan komunikasi dari peringkat atas ke tahap terendah dalam sebuah syarikat. Menurut Taylor, syarikat adalah sebuah organisasi yang mesti kita fahami dan ketahui budaya di tempat kerja. Dari segi antropologi, budaya adalah keseluruhan yang kompleks di mana terdapat pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat istiadat dan kebolehan lain yang orang dapati sebagai anggota masyarakat. Politik Arab Saudi berlaku dalam konteks Raja Mutlak dengan beberapa garis agama Islam. Dikatakan bahawa raja adalah ketua negara dan pemerintah di Arab Saudi. Keputusan itu dibuat berdasarkan sebahagian dari rundingan antara parlimen makanan, keluarga kerajaan dan pembentukan agama. Al-Quran diisytiharkan sebagai perlembagaan negara yang ditadbir berdasarkan undang-undang Islam Syariah ataupun Syariah. Walaupun kepentingan ekonomi adalah bahawa ekonomi Arab Saudi adalah ekonomi terbesar di Timur Tengah dan ekonomi ke-18 terbesar di dunia berdasarkan produk domestik kasar. Namun, Arab Saudi juga dianggap sebagai negara yang membangun. Kekayaan besar yang terdapat di Arab Saudi berasal dari industri minyak. Selain itu, kepentingan sosialnya, Arab Saudi mempunyai tradisi turun-temurun yang berasal dari tamadun Arab dan faktor utama yang pengaruhi budaya Arab Saudi termasuk warisan Islam dan Badui. Kajian ini bertujuan untuk membicarakan persekitaran organisasi korporat di luar dan global di Arab Saudi. Dalam kajian ini juga akan membicarakan dan menganalisis berkaitan dengan persamaan dan perbezaan mengenai persekitaran politik, ekonomi dan sosial Arab Saudi dan Malaysia. Menurut Ibn Robi Management Quarter, pengurus bertanggungjawab secara langsung atas kegagalan dan atau kejayaan sesebuah organisasi. Pandangan simbolik mengenai pengurusan pandangan bahawa banyak kejayaan atau kegagalan organisasi disebabkan oleh kekuatan kawalan pengurus luaran. Tugas menjadi pengurus budaya di Arab Saudi adalah salah satu cabaran bagi seseorang. Untuk melaksanakan tugas ini, kita mesti sentiasa peka terhadap persekitaran. Ini kerana persekitaran dapat mempengaruhi organisasi. Terdapat persamaan dan perbezaan antara Arab Saudi dan Malaysia. Sebagai pengurus budaya, kita mesti memastikan bahawa kita menyediakan proses pengurusan yang baik. Terdapat 4 proses pengurusan iaitu perancangan, pengurusan arahan dan kawalan. Sebagai pengurus budaya di Arab Saudi, kita mesti sentiasa berfokus pada keadaan ekonomi di sana. Keadaan ekonomi di Arab Saudi menunjukkan bahawa ia adalah negara yang sangat membangun. Menurut Datuk Seri Abdul Rahman dalam berita harian, ekonomi Arab Saudi berkembang dengan kekayaan industri minyak, perdagangan di Mekah, Madinah dan banyak lagi. Dalam hal ini menunjukkan bahawa ia dapat memberi kesan besar terhadap perkembangan dan turun naik organisasi. Ini juga dapat membantu Arab Saudi dalam mempertahankan ekonomi mereka untuk terus maju. Ia juga menunjukkan bahawa terdapat persamaan dan perbezaan dari segi ekonomi antara Arab Saudi dan Malaysia. Kesamaannya ialah Malaysia juga bergantung pada perniagaan dalam membentuk ekonomi negara. Itu sebagai pengurus budaya, kita juga harus fokus pada politik di Arab Saudi. Ini kerana politik di Arab Saudi boleh mempengaruhi organisasi. Oleh itu, sebagai pengurus budaya mesti sentiasa peka dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan politik agar pengurusan di sana dapat sejajar dan sesuai dengan keadaannya budaya di sana. Politik di Arab Saudi menunjukkan pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Raja. Raja adalah Perdana Menteri dan pemerintah Dewan Negara. Politik Arab Saudi juga menunjukkan perbezaan yang jelas dengan Malaysia. Persekitaran politik Malaysia adalah Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan Negara.
Malaysia diketuai oleh Yang di-Pertua Agong, sementara eksekutif ditentukan oleh kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri. Ini menunjukkan perbezaan dari segi suasana politik antara Arab Saudi dan Malaysia. Dalam masa yang sama juga, sebagai pengurus beraya syarikat di sebuah negara, kita mesti menekankan pada kestabilan politik negara agar organisasi syarikat tidak terjejas. Pada masa yang sama juga, sebagai pengurus beraya, kita harus selalu bertanggungjawab dalam menekankan keadaan sosial di Arab Saudi. Sosial di Arab Saudi adalah negara di mana majoriti mempunyai semua orang Islam. Penduduk bukan Islam yang sangat kecil yang tinggal di Arab Saudi kebanyakan adalah pekerja asing. Bagaimanapun, warga negara tersebut tidak dibenarkan mengamalkan agama mereka sekiranya mereka bukan beragama Islam. Bahasa Inggeris juga banyak digunakan di Arab Saudi. Ini akan memudahkan kita sebagai rakyat Malaysia untuk saling berkomunikasi dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengurus beraya. Dalam kajian ini menunjukkan terdapat persamaan dan perbezaan antara Arab Saudi dan Malaysia. Kesamaannya ialah Malaysia juga menggunakan bahasa Inggeris ketika dalam hubungan perniagaan dengan negara-negara asing, dan perbezaannya ialah Malaysia adalah majoriti Islam, tetapi sebilangannya warganya juga bukan Islam. Ini menyebabkan suasana di Malaysia berbeza dengan Arab Saudi. Persekitaran Arab Saudi akan mempengaruhi organisasi kerana masyarakat negara Arab mempunyai lebih banyak pengalaman dalam pengurusan daripada rakyat Malaysia. Ini akan memberikan cabaran baru apabila ditugaskan sebagai pengurus beraya di sana. Dalam kehidupan manusia hari ini, budaya dilihat sebagai perkara yang kompleks. Ini kerana budaya merangkumi banyak perkara. Oleh itu, setiap negara mempunyai budaya dan tingkah laku tersendiri yang dapat dibezakan dari satu negara ke negara lain. Ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila NOT 1997 telah menggunakan istilah budaya yang menentukan fenomena budaya yang terdapat di negara X tidak akan terdapat di negara Y. Tugas sebagai pengurus budaya di pejabat cawangan di Riyadh Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah. Ini kerana terdapat jurang perbezaan dan cabaran yang perlu diatasi oleh seorang pengurus. Potensi cabaran atau rintangan yang akan dihadapi dalam menguruskan masalah lintas budaya antara Arab Saudi dan Malaysia yang pertama ialah gaya komunikasi yang berbeza. Menurut Roger 1976, komunikasi adalah satu proses yang memerlukan dua pihak dalam perkongsian makna dalam bentuk maklumat, idea, perasaan, gambar, angka dan juga simbol kepada penerima yang ingin memberikan perkhidmatan yang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerana ini telah menunjukkan bahawa terdapat pelbagai gaya komunikasi antara dua negara yang berbeza serta membawa makna yang berbeza. Orang Arab terkenal dengan sifat tegas dan kasar. Bagi mereka, percakapan yang mereka ucapkan dengan nada yang tinggi dan keras tidak perlu marah. Kerana itu adalah salah satu budaya mereka yang telah dipupuk sejak kecil lagi untuk bercakap dengan kuat dan jelas. Tetapi sangat berbeza dengan rakyat Malaysia yang menggunakan nada bahasa yang lebih sopan dan lembut. Sebagai contoh, nama yang mereka gunakan untuk orang tua. Selain itu, bahasa atau komunikasi lisan juga merupakan salah satu cabaran yang akan dihadapi oleh pengurus dalam menguruskan masalah silang budaya. Kerana ini disebabkan oleh perbezaan gaya komunikasi yang merupakan cabaran utama organisasi yang menjalankan perniagaan di Arab Saudi tanpa mendapat penjelasan yang mencukupi. Ini akan menyebabkan pengusaha sering merasa bingung dan kecewa untuk berurusan dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, ini bermaksud bahawa gaya komunikasi di Arab Saudi cenderung tidak langsung dan tinggi. Kerana ini akan menjadikan pengusaha lebih suka untuk berurusan dengan mereka dalam organisasi yang telah dijalankan di Arab Saudi. Potensi cabaran atau rintangan yang akan dihadapi dalam menguruskan masalah lintas budaya antara Arab Saudi dan Malaysia yang kedua ialah gaya membuat keputusan yang berbeza. Proses membuat keputusan oleh pengurus adalah tugas penting dalam perniagaan, tetapi gaya keputusan seseorang individu boleh berbeza kerana budaya negara yang telah diterapkan. Setiap negara mempunyai gaya tersendiri dalam proses membuat keputusan dalam menyelesaikan tugas. Abdul Wahab Mike 2007 telah mendefinisikan bahawa membuat keputusan melibatkan pemilihan alternatif yang berkesan dengan mengenal pasti dan memilih alternatif terbaik yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Pengurus yang mempunyai kemahiran akan menganalisis semua alternatif yang ada dan kemudian memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah, dan keputusan yang telah dibuat biasanya dapat diterima oleh semua pihak. Jadi, sebagai pengurus budaya harus peka dengan perubahan yang berlaku di mana terdapat jurang perbezaan budaya yang berbeza antara kedua-dua negara dalam mengatasi masalah yang berlaku dan perlu bersesuaian dengan perubahan yang perlu diterapkan dalam keputusan perniagaan. Potensi cabaran atau rintangan yang akan dihadapi dalam menguruskan masalah lintas budaya antara Arab Saudi dengan Malaysia yang ketiga ialah dengan menjadi pengurus di Arab Saudi. Menurut Arab Saudi Cultural Awareness 2019, perniagaan yang ditubuhkan di Arab Saudi sangat konservatif, dan untuk memastikan pengurusan lintas budaya yang berjaya, pengurus harus menjadi tahap formaliti yang betul dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Kesabaran mungkin merupakan sifat budaya yang diperlukan bagi menjadi seorang pengurus. Perkara biasa yang berlaku ketika kita perlu menjadi pengurus di Arab Saudi akan lebih lama daripada yang dijangkakan kerana pertemuan sering terganggu kerana orang Arab meluangkan masa untuk mengenali kita. Untuk menjadi pengurus di Arab Saudi, kami memerlukan penaja dari orang-orang mereka untuk memasuki negara itu.
Penaja bertindak sebagai perantara dan mengatur janji temu dengan individu yang sesuai. Oleh itu, sebelum menjadi pengurus, Arab Saudi akan menilai kami dari segi penampilan. Pertama sekali, syarat minimum dalam pekerjaan ini adalah kami mencari seseorang yang telah lulus dalam akademik atau pengajian. Beliau mestilah mempunyai sekurang-kurangnya CJ Pelajaran Malaysia SPM. Kelayakan yang diperoleh akan meyakinkan pengurus untuk mengambil seseorang itu bekerja. Seseorang itu juga mestilah berumur 18 tahun ke atas supaya beliau dapat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh syarikat. Selain itu, terdapat ciri lain yang kami perlukan semasa kami merangka draft pekerjaan ini. Yang pertama, kami memerlukan seseorang yang mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Hal ini kerana apabila kita menjalankan sesuatu urusan perniagaan, kita akan berhadapan dengan pelbagai jenis kaum. Oleh itu, sangatlah penting untuk setiap orang itu memahami bahasa antara satu sama lain. Kemudian, kami juga memerlukan seseorang yang pandai menggunakan komputer, dan seseorang itu mestilah boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Kemudian, kami juga memerlukan seorang yang jujur dan amanah. Hal ini kerana syarikat memerlukan seseorang yang mampu memikul tanggungjawab yang besar dalam syarikat. Sekiranya terdapat seseorang yang tidak jujur dalam syarikat, maka syarikat itu akan mudah untuk musnah dan runtuh pada bila-bila masa sahaja. Akhir sekali, perkara paling penting yang kami cari adalah seseorang yang rajin. Hal ini kerana seseorang itu tidak akan mengeluh apabila dia mendapat tugasan. Malah dia akan datang tepat pada waktu bekerja. Terdapat kemahiran dan kelayakan dalam perihal pekerjaan ini. Yang pertama, mereka mestilah mempunyai pengetahuan mendalam mengenai warisan budaya. Pemohon juga mestilah berpengetahuan dalam bidang ini atau mempunyai minat terhadapnya. Bersikap terbuka terhadap budaya lain dan secara umum mempunyai pemikiran yang terbuka amatlah penting dalam pekerjaan ini. Kedua, mempunyai pemikiran perniagaan. Sebagai pengurus budaya, anda harus memastikan bahawa projek yang anda akan laksanakan dapat dilaksanakan secara ekonomi. Anda juga mestilah mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal. Kemudian, untuk pengurusan dan perundingan projek, anda sebagai pengurus projek akan mendapati diri anda merundingkan belanjawan dan sumber dengan pihak yang berkepentingan dalam projek seperti pembekal pihak ketiga, agensi pembiayaan, atasan anda dan juga pihak berkepentingan. Sekiranya anda berkepimpinan, anda mesti memotivasi, memberi inspirasi kepada pasukan anda dalam mengekalkan semangat yang tinggi. Untuk pengurusan masa, anda mesti menilai masa yang diperlukan untuk setiap tugas dan mengutamakan kepentingannya. Soalan 4. Apakah aktiviti dan program yang diperlukan oleh pengurus budaya melaksanakan? Aktiviti yang berbentuk latihan dan program motivasi yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan bidang tugasan dan keperluan agar dapat meningkatkan prestasi pekerja. Contohnya, pekerja haruslah menghadiri atau mengikuti kursus yang dijalankan atau ditetapkan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab kerana para pekerja perlu menyediakan laporan kursus kepada ketua jabatan. Melalui program dan latihan yang diberikan kepada pekerja, pekerja dapat memberikan faedah yang besar kepada pihak pengurusan di samping pekerja itu sendiri dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Selain itu, galakan kepada pekerja melalui gaji yang diberikan berasaskan prestasi yang ditunjukkan oleh pekerja itu sendiri kerana mereka dinilai dan diuji melalui penilaian yang dilakukan oleh pihak pengurusan. Di samping itu, pihak berwajib haruslah mengadakan program yang berbentuk pengiktirafan ataupun penghargaan kepada pekerja sebagai program tahunan yang perlu dilakukan. Pengiktirafan ini merupakan salah satu tanda perhargaan yang sangat penting dan boleh dijadikan motivasi kepada pekerja lain. Contohnya, pengurusan memberikan tanda perhargaan melalui kenaikan pangkat ataupun memberikan siji perhargaan kepada pekerja yang layak.
Akhir sekali, komunikasi. Komunikasi antara dua pihak, iaitu pihak pengurusan dengan pekerja, perlulah diadakan bagi membantu organisasi mencapai matlamat. Hal ini kerana keberkesanan komunikasi dan keberkesanan organisasi mempunyai hubungan yang saling rapat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Soalan seterusnya ialah bagaimana sebuah organisasi menerima manfaat menerusi budaya korporat yang kuat. Sebelum kita menjawab soalan, kita harus mengetahui maksud budaya korporat. Menurut Robbins, budaya korporat merupakan satu budaya kuat yang konsisten secara dalaman dan dikongsi secara meluas serta menjelaskan apa yang diharapkan. Manakala budaya korporat merujuk e-book Management Robbins and Culture adalah di mana nilai-nilai utama budaya dipegang oleh organisasi dan dikongsi secara meluas. Budaya yang kuat juga turut dikaitkan dengan prestasi organisasi yang tinggi, iaitu semakin ramai pekerja yang menimba nilai-nilai utama, semakin kuat budaya korporat sebuah organisasi. Sekiranya kami ditugaskan untuk menjadi pengurus budaya di sebuah organisasi Arab Saudi, kami akan mewujudkan sebuah budaya korporat yang kuat kerana terdapat banyak faedah yang dapat kita perolehi melalui budaya korporat yang kuat ini. Dan perkara ini dapat dilihat melalui perbezaan budaya kerja Malaysia dengan Arab Saudi. Budaya korporat yang kuat membolehkan pekerja berasa seperti sebahagian daripada syarikat. Dalam konteks ini bermaksud kami akan memastikan suasana kerja yang selesa kepada pekerja dan ini akan menjadikan pekerja lebih bersemangat untuk bekerja dan tiada masalah untuk berkomunikasi dengan pekerja lain. Sebagaimana yang kita sedia tahu, orang Arab menganggap keluarga adalah lebih penting berbanding perkara lain. Oleh itu, apabila budaya kerja seperti ini diamalkan di sana, ia akan membuatkan pekerja berasa selesa bekerja dan setia kepada syarikat serta membuatkan mereka berasa seperti berada dalam keluarga besar syarikat. Selain itu, budaya korporat yang kuat juga dapat mengubah tingkah laku pekerja dan memberi kesan efektif kepada peningkatan pengetahuan dalam ilmu perniagaan. Dalam konteks ini bermaksud melalui penyediaan modul latihan yang berkesan kepada pekerja, ini dapat meningkatkan kemahiran pekerja dalam melakukan tugasan yang diberi oleh majikan. Sebagaimana yang kita tahu, Arab Saudi mengambilkan sistem pengurusan dan modul latihan yang berbeza untuk pekerja dan pendekatan ini boleh diguna pakai ketika kami bekerja. Budaya korporat yang kuat juga akan mendorong pekerja untuk menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Contohnya, apabila sebuah organisasi bersedia menjadi organisasi yang mengambil risiko, hal ini akan mendorong pekerja untuk selalu memikirkan idea baru dan idea ini dapat membantu pengurus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi syarikat mengikut proses membuat keputusan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap orang mempunyai kreativiti yang berbeza. Oleh itu, kami sebagai pengurus budaya akan memberi ruang kepada pekerja untuk mengikut kreativiti mereka dalam bekerja. Seterusnya, budaya korporat yang kuat juga dapat meningkatkan kekuatan komunikasi. Jika kami tugaskan menjadi pengurus budaya di Arab Saudi, kami akan mempersiapkan diri dengan penguasaan bahasa Arab selain bahasa Inggeris. Hal ini bagi memastikan pekerja berasa selesa untuk berkomunikasi dengan kami. Kami juga akan memastikan pekerja mempunyai tahap komunikasi yang baik supaya dapat meningkatkan keyakinan pekerja dalam melaksanakan tugas dan yakin dalam melontarkan idea ketika mesyuarat. Budaya korporat yang kuat juga dapat meningkatkan motivasi pekerja dan kerja dengan majikan, iaitu membolehkan pekerja merasakan seperti dihargai dan hal ini akan memberikan motivasi kepada pekerja untuk bekerja dengan lebih cekap. Dan jika kami menjadi pengurus budaya di Arab Saudi, kami akan menerapkan budaya ini dalam syarikat dan perkara ini secara tak langsung dapat meningkatkan output pekerja untuk bekerja dengan lebih baik.